أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ni dalam kuliah maghrib tazkirah online anjuran surau An-Nur section 20. Jadi tuan-tuan boleh komen kalau jelas ke tak jelas suara. Sebab saya yang bercakap ni kadang-kadang kita tak tahu kita ceramah orang dengar ke tak dengar kan. InsyaAllah pada malam ni kita akan membaca kitab Al-Islam, Fikrah, Harakah dan Daulah. Tajuk poster tu dia tulis Fiqh Daulah. Fiqh Daulah tu nama kitab lain tu lah. Ini nama satu kitab yang dikarang oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, iaitu apa itu Islam dari segi fikrah, harakah dan daulah. Okey. Jadi siapa yang boleh online bersama ni kita pakai share lah. Saya pun tak tahu saya nak share macam mana kan. Yang penting kita dapat bersama pada malam ni, ataupun kalau tak dapat secara online mungkin boleh tengok rakaman nanti lah. Okay. Jadi antara perkara yang memenangkan Islam ni adalah dengan kita berdakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sampaikan Islam ni kepada semua umat, bukan orang Arab saja kan, termasuk orang Habsyah bila Rabah, seorang berkulit hitam kan, bangsa Habsyah Afrika tu, Ethiopia. Suhaib Ar-Rumi daripada bangsa Rum kan. Apa lagi, banyak lagi sahabat-sahabat yang lain daripada Yaman, daripada negeri-negeri Arab yang lain. Tapi daripada yang luar daripada Salman Al-Farisi, daripada orang Parsi kan. Dan antara perkara yang boleh orang Islam ataupun yang bukan Islam dapat mengenali Islam dengan baik adalah dengan kita memenuhi ciri-ciri sebagai pendakwah, sebagai da'i itu kan. Jadi Nabi Allah sebut dalam Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah, dakwahlah ke jalan Allah, ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad, dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Okay? Jadi kena dakwah, kena sampaikan Islam itu kan. Apa sumber-sumber dakwah itu? Kita nak sampaikan apa? Pertama, Al-Quran yang Karim. Apa saja hukum hakam, cerita, kisah-kisah, tauladan sebagainya, ayat Quran ni kita sampaikan. Balighu anni walau ayah, sampaikanku daripadaku walaupun satu ayat. Okey. Yang kedua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebarkan. Hari ni ada Facebook, WhatsApp, Instagram, banyak cara kita boleh share kan. Contohnya apa? Cara Nabi makan, macam mana adab makan. Tangan kanan baca bismillahirrahmanirrahim, baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Adab apa? Adab buang air, adab ketandas, baca doa kan. Mulakan
masuk kaki kiri, kan. Buang air tu beratkan sebelah kiri, biar keluar. Kalau orang buang air kecil, disunatkan kita istibrak. Istibrak ni berdeham lah. Kan, biar keluar saki-baki yang air kecil tu, kan. Supaya tak jadi najis, kena seluar ke kain. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, kebanyakan orang yang kena azab api neraka ni orang yang tak jaga dari segi taharah, kebersihan, kan. Kongsikan. Yang ketiga apa yang kita nak sampaikan, iaitu sirah salafus salih, kisah para nabi, para sahabat, para tabi'in sebagainya yang menjadi tauladan. Yang ni kita kena sampaikan dakwah. Ini dia punya konten. Hari ni orang nak jadi content creator lah, apalah macam-macam dia buat. Live to live ni dia keluarkan duit puluh ribu, ratus ribu beli benda ni, benda mahal cash. Orang pun tengok dia punya live ke, dia punya YouTube ke, kan. Konten-konten yang orang panggil apa, bombastik, yang hype, kan. Nak tunjuk hebat macam tu, hebat macam ni. Paling penting sebenarnya kita konten tu dengan apa yang daripada Quran, daripada hadis, daripada sirah Nabi, yang boleh bagi manfaat pada orang. Tapi hari ni ada setengah orang dia nak buat konten, dia buat macam-macam lah. Kadang tu benda yang tak elok, tak senonoh pun buat juga. Pakai baju, tak pakai baju, kan. Buat macam-macam lah. Game tu lah, buat game ni lah, kan. Orang lelaki sukalah tengok perempuan tak pakai baju. Dia bukan fikir apa, anak orang ke, isteri orang ke, siapa orang ke, kan. Tapi cuba kita tengok terbalik pula. Cuba kalau isteri ke, ibu ke, anak perempuan kita yang buat live macam tu, kita marah tak? Marah. Sebab tu jangan kita kongsi, jangan share, jangan galakkan orang buat benda-benda yang tak elok di media sosial sebagainya, kan. Yang keempat apa yang kita nak share kan tentang dakwah ni, iaitu pengalaman. Kadang ada setengah ustaz, macam Ustaz Azhar Ramli apa kan, dia banyak cerita pengalaman seorang, cerita macam mana anak derhaka yang insaf taubat, cerita macam mana seorang ayah yang tua cari duit siang malam bekerja, cerita. Sebab ada setengah orang ni dia ayat Quran hadis dia macam taklut. Bila dengar yang Quran hadis tu macam ala biasa dengar dah. Tapi dengan kisah-kisah macam ni, pengalaman, cerita-cerita tauladan macam ni, dia mudah terkesan. Jadi dakwah kita tu biar sampaikan. Baligh wa anni walau ayat, sampaikan ku walaupun satu ayat. Jadi kembali pada ciri pendakwah tadi. Jadi kita nak dakwah ni macam mana? Apa yang kita kena lengkapkan diri kita ni? Ada setengah orang dia kata, saya bukan imam muda, saya bukan pencetus ummah, saya bukan ni, bukan nak kena masuk rancangan realiti tu baru nak jadi pendakwah. Pendakwah ni semua orang, bukan ustazah saja, kan. Yang ni pun kena betul, kan. Ni nak dakwah, nak kena jadi ustaz, nak kena jadi al-hafiz, nak kena jadi ustazah, salah. Semua orang dia kena jadi pendakwah, kena tunjuk contoh baik, kan. Ustaz ke ulama sekalipun, kalau dia tak amal ilmu dia tu, payah juga nanti nak masuk syurga, kan. Jadi kita yang ada ilmu sikit, sampaikan sikit. Ada ilmu banyak, sampaikan banyak. Okay. Ciri yang pertama sebagai pendakwah ni apa? Pertama kita kena ada ciri apa? Orang yang memahami Islam, memahami agama. Kalau orang tu nak dakwah tapi tak faham Islam, halal haram pun tertukar lagi. Kata orang Kelantan, tukar takir lagi, kan. Halal haram pun tak tahu. Orang yang tak reti beza halal haram ni ibarat budak kecil yang tak memayis. Budak kecil ni kan bukan tahu benda tu makanan ke kotor ke, dia main masuk mulut je. Bayi kan, baby tu setahun 2 tahun tu tak reti lagi, tak memayis. Kalau 4 tahun 5 tahun tu dah reti dah. Sama juga orang Islam yang tak reti beza dosa pahala, yang tak reti beza halal haram ni ibarat orang Islam yang tak memayis bab fardu ain, kan. Bab perkara dasar Islam, perkara wajib, perkara harus, perkara sunat, kena tahulah.
Wajib apa? Solat, puasa, zakat, haji, itu rukun Islam. Wajib lagi apa? Wajib kita ni bayar hutang. Apa lagi? Wajib kita ni taat ibu bapa, kan? Lawan kepada semua tu, yang wajib-wajib tadi semua dosa besar, kan? Kalau Allah perintah solat, dia tak solat, sengaja tak solat, Nabi kata apa? Man tarakas salat muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang tinggal solat dengan sengaja, maka dia kafir terang-terangan. Ini ada orang buat alasan, saya tak sempat solat lah, tak sempat tu, tak sempat ni lah, kan? Ni sekarang PKP dah tak ada gimana dah, duduk rumah semua, takkan tak solat juga. Kalau dulu buat alasan tak sempat pergi masjid surau lah, kan? Sebab sibuk sana sibuk sini, rush sana rushing sini. Hari ni duduk rumah banyak sembahyang jemaah, takkan tak boleh juga. Sembahyang jemaah ni tanda orang tu faham Islam dengan baik. Dia tahu solat tu wajib, kemudian sunat muakkadnya solat ni kena berjemaah. Kalau ikut hukum Islam ni, orang lelaki ni sebenarnya wajib berjemaah. Maksudnya dia dengar azan saja pergi ke masjid, kan? Dengar azan saja masjid. Dengar azan Allahu Akbar, jalan kaki, naik motor, naik kereta pergi masjid. Itu tanda orang faham agama. Nabi sebut apa lagi? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak dia faham dalam orang yang Allah nak dia dalam kebaikan, Allah bagi dia faham dalam agama. Jadi kalau kita makin faham agama, makin faham agama, tu makin baiklah. Dan Allah sebut dalam Quran, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah lagi kepadanya, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sama ke? Orang yang ada ilmu dengan tak ada ilmu sama ke? Kan? Hari ni orang tak tahu beza takaful dengan insurans. Dia kira sama saja. Takaful halal, insurans haram. Sebab insurans ni ibarat macam kita beli benda tu. Insurans tu. Jadi contoh, saya mati dapat 1 juta. Kan? Jadi kod mana pun, dia buat pura-pura mati, ataupun dia buat macam bunuh diri tapi dia tak mati, kan, ganti mayat lain ke, dia dapat 1 juta. Nak tipu orang sebab nak dapat untung cepat. Ataupun dia nak bankrupt niaga, Cina mana ke, orang bukan Islam dia bakar kedai, dia dapat 10 juta contoh. Sebab dia kata saya beli insurans ni, saya bayar setiap bulan. Takaful beza. Takaful ni, takaful pun maksudnya apa? Saling membantu kepada orang lain, saling memerlukan, saling bergantung di antara satu sama lain. Sebab tu dia panggil takaful. Takaful ni saling, dua. Sebab tu Allah sebut dalam Quran apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kamu saling tolong menolong atas kebaikan dan kebajikan dan ketakwaan. Jadi saling tolong menolong, saling takaful, tafahum, kita saling faham memahami, ta'aruf, saling mengenali, kan? Jadi maksudnya sama ke orang yang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu? Sama tak sama? Kan? Orang yang reti, contohlah ilmu apa yang paling asas, kan? Orang reti bawa motor dengan orang tak pandai bawa motor macam mana? Dia naik motor tergolek. Sebelum dia pandai bawa motor, kena bawa basikal dulu, kan? Jadi ilmu kita pun kena tahap macam tu lah. Sebelum kita nak pandai buat hukum hakam, biar kita reti fardu ain apa, fardu kifayah apa halal haram, sunat harus, kan? Dia ke mana pun hukum Islam ni ada 5. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Tu 5. Apa benda keadaan, ada 5 hukum ni. Jangan kita kata saya tak tahu hukum dia apa. Kita kena sandar tengok. Antara 5 ni mesti ada, kan? Okay? Makan harus. Tapi terlampau makan yang berlebihan, makan gula banyak, apa banyak, sampai darah tinggi, kecil manis, makan yang harus boleh jadi haram, kan? Orang yang di Syria, di Palestin ke apa, tak cukup makan, kita kena wajib bagi makan kat dia. Sedekah tu bukan dah jadi sunat dah, wajib. Sebab dia kalau tak makan jadi mati, kan? Jadi sampai tahap hukum pun lagi. Kalau benda haram pun, contoh macam khinzir ke apa ke, kan, duduk kat hutan tak ada makanan dah, daun-daun pun apa tak boleh makan dah, kan?
perut dah lapar, terpaksa makan itulah kebau pendek tu, kan. Makan, tapi makan sekadar nak bagi lapik perut, bukan bakar buat barbecue pula kat hutan, kan. Dia kata, oh saya lapar duk kat hutan, saya buat barbecue. Dia pula panggang, golek jadi macam kambing golek. Tak jadi, kan. Itu kalau itu yang haram boleh jadi halal sebab waktu darurat. Nampak, bab makan saja, kan. Kalau kita ambil makanan orang lain, kita tak minta izin, jadi haram. Walaupun contoh tadi kuih ke apa, nasi lemak, kan, tak bayar jadi haram, kan. Tengok makanan, makan tu saja ada 5 hukum. Kalau kita makan bawang, makan apa, durian, bila nak solat jadi makruh, kan. Nabi kata jangan makan benda-benda yang berbau bila kamu nak solat, sebab mengganggu orang lain yang sebelah-sebelah. Ni makan durian tengah solat, dia belahak, contoh, kan. Habis satu soft semua bau, kan. Ni nasib baik orang jual durian, tak lagi masjid, kalau tak habis bau kat masjid lah. Contoh. Jadi bab makan tu saja 5 hukum dah. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Ada 5. Jadi kena faham agama dengan baik, kan. Belajar, terus belajar, kan. Jadi bukan kita faham agama dengan saya rasa macam ni, saya rasa macam ni, tak boleh, kan. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, Rasulullah bersabda apa? Ya ayyuhan nas, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Wahai manusia, Nabi kata apa? Sesungguhnya ilmu itu didapati dengan belajar. Kena belajar bitta'allum. Dan faham agama itu dengan menuntut faham. Kena belajar, nak belajar fiqh tu ke tafakuh. Dan siapa yang Allah memberi nak hendak kebaikan pada dirinya, Allah menjadikan dia ni faham agama. Dan sesungguhnya orang yang takut Allah itu adalah para ulama. Para ulama tu maksudnya apa? Orang yang ada ilmu. Orang yang ada ilmu, tak kisahlah siapa cikgu ada ilmu, kan. Saintis ada ilmu. Siapa saja yang ada ilmu, kita pergi masjid selalu dengar kuliah, yang ada ilmu dia paling takut Allah. Dan ilmu tu dia amal. Bukan ilmu saja. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Patah Arab sebut, kan. Ilmu tak ada amal ibarat pokok tak ada buah. Ustaz saya dulu waktu saya sekolah rendah dulu, dia ajar apa? Al-ilmu bila amalin kasayyaratin bila steering. Ilmu yang tak amal ibarat kereta yang tak ada steering. Kereta canggih Ferrari, kan, apa lagi? Lamborghini, apa lagi? Bugatti, apa lagi? Rolls Royce, kan. Macam nak sebut betul balik lidah. Apa lagi? McLaren, kan. Bukan McDonald, kan. McLaren tu. Betul ke sebut nama, kan. Kereta mahal-mahal, kereta canggih macam Formula 1 pun, tapi kalau tak ada steering boleh, kan. Sebab tu kereta yang canggih tu dia boleh cabut steering dia. Jadi kalau orang tu ada kunci pun tak boleh bawa kereta lah, sebab steering tak ada, nak bawa gimana, kan. Jadi ilmu tu kena amal, jadi pakai amal, kan. Jadi insya-Allah kita yang ada dalam live ni pakai share, insya-Allah, kan. Share pun bukan susah pun, pakai share, orang lain pun dapat sama. Saya pun kalau lama dah tak mengajar ni, last saya tu Ramadan je, kan. Bila kita mengajar macam ni, kita pun ulang kaji balik, sebut balik hadis, ayat Quran sebagainya, belik kitab balik. Tu yang seronok, kan. Tapi kalau dah tak banyak kelas pengajian, susahlah. Kalau tak dulu tiap-tiap pagi, tiap-tiap malam, kadang kuliah Zuhur pun ada, semua ada, kan. Alhamdulillah. Dan Syekh Syahrul, akhi Syahrudin, kan, saudara kita ni daripada Sabah, kan, datang ke Selangor, kan. Nanti jadi pendakwah di Sabah, kan. Saya pun banyak kali ke Sabah, tapi lama dah tak pergi, kan. Kita seronok boleh dakwah orang-orang sana, pedalaman, kan. Naik 4-wheel drive, naik boat. Ada yang kampung tu jauh sampai 12 jam. Kampung tak jauh pun, 30 kilo, 40 kilo saja, tapi pergi tu 12 jam di Sabah, Sarawak ni. Sebab apa 12 jam ni? Banyak kali saya share kuliah masjid. Kadang orang
Orang tak tahu susah dakwah Sabah Sarawak ni. Sebab apa sampai 12 jam tu? Itu kira tak lama lah, dia sampai 20 jam pun. Walaupun dia 30 kilo. Kalau kita biasa 30 kilo ni paling kurang 30 minit lah. Kan? Paling cepat lah tu. Kan? Kalau speed lagi cepat. Ini 30 kilo, 40 kilo, 12 jam. Sebab apa? Kena naik bot. Waktu sungai dalam, naik bot. Waktu sungai cetek, kita angkat bot pula. Kan? Sampai sungai dalam, naik bot. Sungai cetek, angkat bot. 10 kali tak jadi ya. Memang sampai 12 jam. Itu mehnah tribulasi sampai dakwah di Sabah, Sarawak, pedalaman. Kan? Tapi kena sampaikan biar semua orang boleh mengucap la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu besar pahala kita. Kemudian kata Sayyidina Umar lagi apa? Tafaqahu qabla an tasawwadu. Kamu kena belajar dulu sebelum kamu jadi pemimpin. Ni benda yang basic juga. Banyak orang hari ni berebut jadi pemimpin, ilmu tak ada. Kan? Ilmu bab halal haram pun tak ada. Dia siap boleh bagi cadangan sebagai ahli parlimen, ahli politik, dia bagi cadangan apa? Kita hendaklah buat pusat perjudian yang lebih banyak. Kan? Supaya maju ekonomi kita. Judi ni haram. Kita pula nak buat ekonomi negeri, ekonomi negara dengan judi. Tu Genting Highland tu wajib tutup sebenarnya. Mana-mana pusat berjudi lain, Magnum ke, Damacai ke, Sport Toto ke, apa pusat judi tu tutup. Kan? Nombor ekor ke, nombor apa ke, tutup. Sebagai ahli politik Islam yang faham Islam, dia akan tutup benda ni. Sebab tu kita tengok di Kelantan, di Terengganu, di Kedah sekarang ni, tengok Alhamdulillah. Kan? Banyak perubahan banyak. Itu beza ahli politik Islam dengan ahli politik yang tak faham Islam. Ahli politik Islam sama-sama Islam. Tapi yang faham Islam, nak laksana Islam, tak semua ahli politik Islam yang macam tu. Dia ahli politik yang beriman, dia tahu arak, judi, zina ni haram. Jadi disko tutup, arak ni hadkan. Jadi kalau jadi orang Islam tapi tak faham agama, buat apa? Jadi ahli politik yang berdakwah. Dia kena dakwah. Ahli parlimen, rakyat di parlimen dia ni banyak yang tak solat. Dia kena buat kempen solat. Kan? Masjid surau sama-sama kita buat. Contoh bulan Rejab tu, kan? Allah perintahkan solat bulan Rejab. Turunkan perintah bulan solat. Jadi, arwah Tuan Guru ni Aziz tu, dia buat bulan Rejab, bulan solat. Jadi semua orang buat bengkel solat, buat solat berjemaah, letak kemah di tempat-tempat awam, depan-depan shopping mall. Kan? Tu bagus. Macam yang di Malakat Mall tu, di Cyberjaya apa, dia buat pembukaan mall dia tu dengan sembahyang berjemaah, baca Yasin sebagai tahlil di tengah-tengah mall. Ni yang bagus. Saya pun tak sempat pergi lagi. Jadi pakat pergi tengok kan. Ni orang Islam punya Buy Muslim First, BMF kan. Tu ilmu tu kena ada. Faham agama dengan baik, baru boleh dakwah. Tapi ada setengah orang buat alasan, saya ilmu tak banyak ustaz, macam mana nak dakwah? Setakat mana ada ilmu, setakat tu sampaikan. Yang kita tak reti, kita cakap saya tak tahu lah. Orang tanya saya pun tak jawab semua. Ustaz apa hukum ni, ustaz apa hukum ni? Okey, tunggu dulu Saya cek dulu, saya tanya dulu, saya tengok fatwa mufti dulu ada tak. Kalau fatwa dah ada, kita follow fatwa lah. Tak payah keluar fatwa baru. Kan? Kata Imam Syafi'i, orang yang berilmu itu, dia akan kata dia tak tahu bila dia tak tahu. Itu tanda kita beradab dengan ilmu. Bukan semua benda saya tahu. Tak payah. Kan? Sebab tu ada setengah orang dia buat, panggil apa? Palatau dia panggil. Kan? Kira kepala dia semua dia tahu. Tahu benda ni, tahu benda tu, tak boleh. Kita kena tahu. Contoh bidang perubatan, doktor tahu. Jadi doktor dia kata untuk COVID-19 kena ambil vaksin. Follow lah doktor tu. Kan? Sebab dia yang ahla zikri. Allah sebut dalam Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kamu kena tanya orang yang pakar tentang suatu benda ni, sekiranya kamu tak tahu. Perubatan doktor. Kalau nak baiki motor kereta, kena tanya pomen bengkel. Jangan buat-buat sendiri. Tahu wayar mana, skru mana, wiring mana. Kita tak reti main nak buat pomen sendiri boleh.
Jangan terbakar, sudahlah. Kena tanya orang yang pakar. Dia kepakaran dia tu membaiki motor kereta. Dia tahu reti mana cara dia, kenapa motor ni cepat mati, kenapa kereta ni makan minyak hitam, kenapa gear dia tak boleh masuk, kenapa bawa macam bawa kereta ni macam tersedut-sedut kan, kejap berhenti jalan. Jadi dia reti. Bab agama sebagainya kena tanya mufti, ulama, ustaz. Ustaz pun bukan dia semua pakar, bukan bidang dia. Ada ustaz belajar bab usuluddin. Usuluddin dia terror lah. Belajar syariah dia terror lah. Belajar qiraat dia terror lah. Kan? Bukan semua dia reti buat undang-undang siasah ke, tak boleh. Jadi nak kena tengok orang. Ada setengah orang dia pakar buat apa. Jadi tu. Dan kita ada ilmu tu sampaikan. Sampai ilmu ni yang Nabi sebut, ilmu yang bermanfaat bila kita mati esok dalam kubur. 3 talian hayat yang tetap berjalan pahala. Pertama, ilmu manfaat. Kedua, sedekah jariah. Ketiga, doa anak yang soleh. Bab sedekah, bab anak soleh tu semua tahu dah. Bab ilmu manfaat ni bukan ilmu agama saja. Orang dia ingat ilmu agama, tasawuf ke tauhid ke apa kan, fiqh. Dia kata untunglah ustaz ke ustazah ni, ulama ke, dia banyak mengajar. Orang pun sampaikan lagi ilmu-ilmu tu. Bukan ilmu tu saja, termasuk ilmu apa sekalipun. Ilmu kita pandai menjahit, kita ajar orang. Walaupun kita ajar tu kita charge. Contoh satu kelas menjahit 300, 400. Tapi ilmu yang kita ajar tu tak dapat pahala. Dia boleh menjahit dan dia ajar orang lain pula, dapat pahala lagi. Kan? Macam ustaz pun, ustazah ke dia ajar orang, takkan ikhlas tak ada bayaran, tu salah. Kan? Ini ustaz ni ajar anak ni daripada alif bata sampai khatam. Kan? Sampai khatam Quran. Alhamdulillah, sadaqallahul azim kan. Dia bagi apa? Bagi pisang sikat je. Terima kasih ustaz ajar anak saya ikhlas ya. Allah, ustaz ajar anak sampai pandai, sampai khatam, sampai boleh mengaji, boleh taranum. Awak bagi seikat pisang je. Kan? Ini orang tak reti menghargai ilmu. Kan? Orang nak belajar menjahit tadi, tuition ke apa, tengok tuition pelajaran apa. Satu subjek kadang RM50, RM60. Kalau ada 10 subjek dah RM600. Kan? Kalau belajar bab fardu ain lain. Nak ajar solat, makna solat, bacaan solat. Nak ajar Quran, Iqra ke Muqaddam tu lain pula. Kan? Nak ajar pula macam mana. Jadi kena menghargai ilmu tu. Jadi kita boleh ajar ilmu apa? Sampaikan. Jangan kita saya tak reti apa. Semua orang dia ada ilmu walaupun sedikit. Sampaikan. InsyaAllah itu sebagai ilmu manfaat menolong kita dalam kubur esok. Kan? Kalau kita tak tahu nak kongsi apa, ambil artikel, ambil yang manfaat apa semua yang dalam website ke apa kan, kita baca-baca. Contoh tips petua supaya elak kulit gatal. Ambil ni daun sekian-sekian, ambil apa buah sekian-sekian, sapukan lomo ke, letak kat Facebook, letak kat WhatsApp, letak apa. Orang pun kongsikan, dia pun berjaya. Contoh kulit dia jadi elok lah, tak gatal lah. Sebab dengan nasihat ataupun petu yang kita share, dapat pahala. Kan? Kita kadang ini jadi susah. Dia fikir nak kena jadi ulama dulu. Nak jadi ulama, saya pun tak ulama. Kan? Ustaz biasa je, ustaz kampung je. Setakat mana yang kita boleh ajar, setakat tu je. Bab lain tak reti, kita cakap tak reti lah. Kita terus belajar. Kan? Yang kedua, nak jadi pendakwah ni apa yang kena ada? Menjadi tauladan yang baik. Kita nak tegak Islam, nak menangkan Islam, kena tunjuk contoh baik. Contohnya apa? Kan? Bila time waktu solat, berhenti solat. Bila kita tengok sampah, kutip, buang kat tong sampah. Bukan buka tingkap main campak. Kan? Kalau tak tunjuk contoh tauladan baik, jadi pendakwah apa? Kan? Jadi kalau tak tunjuk contoh, macam mana dakwah tu nak sampai? Kan? Sebab itu dalam Quran, dalam surah As-Saff, Allah sebut apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Kan? Lima taquluna ma la taf'alun.
kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ni biasa kita dengar ayat Quran ni. Allah sebut apa? Wahai orang yang beriman, kenapa kamu cakap benda yang kamu tak buat? Kabura maqtan, sebesar-besar kebencian, kemurkaan di sisi Allah bila kamu cakap tapi kamu tak buat. Orang kata apa ini? Cakap tak serupa bikin. Dia suruh orang solat tapi dia pun tak solat. Kan? Dia suruh orang puasa, dia tak puasa. Dia suruh orang bayar zakat, dia tak bayar zakat. Dia suruh orang pergi haji, dia kaya duit banyak, dia pun tak pergi haji lagi. Tak boleh. Kan? Jadi kita nak bagi nasihat ke apa pun, pastikan kita buat dulu. Ada orang tanyalah, Ustaz, macam mana saya nak bagi nasihat, nak tegur orang, saya pun tak baik lagi, tak sempurna lagi. Tak ada orang sempurna, tuan-tuan sekalian. Yang sempurna lah Nabi Muhammad SAW. Saya pun tak ada baik apa, buruk pun banyak. Kan? Kata Imam Al-Banna apa? Islah nafsak wa du'u ghairak. Kamu perbaiki diri kamu dan dakwah orang lain. Itu cara dia. Contoh kita dalam ke arah kebaikan, nak jadi muslim yang baik, mukmin yang baik. Jadi dalam keadaan tu memang kadang-kadang kita ada buat silap, buat dosa ke apa, tapi amar ma'ruf nahi munkar, bagi nasihat ke orang sebagainya perlu. Sebab Nabi kata apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Siapa yang lihat kemungkaran maka dia kena tegur dengan tangan. Siapa yang lihat, bukan Jais yang lihat, bukan Tunggu Jakim yang lihat. Siapa yang lihat kemungkaran? Siapa? Kalau mata kita yang tengok, nampak kemungkaran, orang minum arak tepi jalan, orang Islam pula tu larang. Apa pasal ni cik? Minum arak ni haram. Kan? Tengok budak lepak tepi jalan waktu azan, tak solat. Cakap, jik balik rumah maghrib kita solat dulu. Kan? Dia nak jawab apa tu terpulang lah. Yang penting kita sampaikan. Kan? Orang Islam tak reti tutup aurat, pakai seluar pendek banyak. Kita bagi tahu jangan sia-siakan hidup ni. Sepanjang mana masa yang kita dedahkan aurat tu, banyak itulah dosa kita. Takkan nak tanggung akhirat esok api neraka. Apa yang susah? Pakai tudung apa elok, kan? Perempuan memanglah pakaian dia kena tutup semua, tapi akhirat esok dapat syurga Allah SWT. Kan? Takkan pakaian dia macam orang bukan Islam. Kan? Kalau dia kata panas, kita bagi ayat Quran kata an-nar asyaddu harra. Neraka esok lebih panas. Kan? Bagi tahu. Tak apa, sabarlah. Tapi orang pakai tudung dah biasa, insya-Allah elok je. Tapi orang baru-baru nak pakai kejap on off, memang susah lah. Kan? Nampak laki jangan pakai seluar pendek, nak main bola ke futsal pakai seluar panjang lah. Kan? Ini kadang yang kita tengok pelik apa? Pakai seluar pendek, apa tu, stokin panjang sampai bawah lutut. Yang tertinggal kepala lutut ni. Allah wajibkan kita ni tutup aurat pusat lutut. Yang ditinggal kepala lutut tu kenapa? Kan? Apa salahnya seluar tu labuh sikit lebih pada lutut, ataupun stokin tu lebih lagi, panjang lagi. Pakai seluar tight ke sampai lutut. Ini kepala lutut tinggal. Macam orang kafir main bola kan. Ataupun dia jogging ke apa. Naik basikal kan. Orang banyak naik basikal sekarang kan. Pakai seluar pendek, kepala lutut tinggal. Salah. Kan? Sia-sia lah akhirat esok. Rugilah. Kita nak bersukan, nak sihat, tapi dalam sama buat dosa. Kan? Nampak kepala lutut. Kan? Pakai seluar sengaja pula koyak kan. Kepala lutut ke apa. Nampak style lah seluar jean. Style dunia, style akhirat. Masuk gaung neraka. Kan? Jadi jangan disebabkan style. Nak koyak boleh, koyak bawah lutut lah. Satu betis dia koyak semua. Kan? Dia nak koyak sangat, contohlah kan. Nak koyak baju tak aurat. Pusat lutut je. Ambil baju koyak semua. Kan? Buat macam orang miskin, coba camping, nak style ikut-ikutlah. Tapi jangan yang koyak tu yang aurat tadi, pusat lutut. Kan? Yang perempuan tadi, apa nama, segala semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Yang lain pakai lah macam mana pun. Kan? Nak pakai baju sukan boleh, nak pakai baju bola boleh. Janji labuh dan tidak ketat dan menutup aurat semua. Ya.
Yang keempat apa tugas kita pendakwah ni kena ada? Yang ketiganya adalah sifat sabar. Fasabrun jamil, Allah sebut. Sabarlah, sabar tu indah. Kita dakwah ni kena sabar. Bukan orang lain pun. Dengan isteri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan ibu bapa, kena sabar. Kan? Nak cari duit, kena lagi PKP ni, ada kena buang kerja lah, apa, sabarlah. Kan, sabar. Jangan buat benda haram. Kan? Macam mana, jangan sampai bunuh diri. Kan? Kalau duit dah tak ada, kebuluh sangat, ambil lah nasi dengan garam, nasi dengan kicap contoh kan. Tapi saya rasa tak kena lah sampai susah sangat macam tu. Paling kurang telur mesti ada. Kan? Kalau tak boleh sangat, tanya apa nama YB ke ketua kampung ke apa ke. Kan? InsyaAllah ada bantuan dapat. Kan? Lepas tu kita usaha lagi. Kalau tengok handset, saya rasa semua orang boleh online. Online tu boleh berniaga. Kan? Saya tadi baru dapat ambil orang order goreng pisang. Goreng pisang tu bukan dia jual tepi jalan, dia jual dekat rumah flat, tingkat 12. Tapi dia pakai Grab lah. Grab food punya order kan. Jadi kita pergi ambil rumah dia lah. Maksudnya dia boleh jual online di rumah sahaja. Masak di rumah. Orang datang ambil kat rumah dia, kemudian sampai kat rumah customer. Grab food boleh, Panda boleh, apa. Maksudnya siapa-siapa di internet, dia boleh berniaga apa-apa saja. Kan? Orang sekeliling rumah boleh, apa boleh, orang jauh boleh, orang dekat boleh. Nak post boleh. InsyaAllah. Usahakan kan. Jadi kena sabar. Sabar ni apa? Allah sebut wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong Allah dengan sabar dan solat. Maksudnya minta tolong Allah, pertama sabar dulu. Jangan mengeluh. Ya Allah, kenapalah macam ni? Kenapalah hidup aku macam ni? Bila nak habis PKP, ya Allah, mati lagi baguslah ya Allah. Apa nak jadi pun, apa semua tak gunalah ya Allah. Nampak mengeluh lah, apalah. Bukan benda tu bagi manfaat pun, jadi negatif. Itu yang banyak bunuh diri. Orang bunuh diri ni orang yang tak solat, tak beriman pada Allah. Sebab orang beriman pada Allah, waktu susah diberi musibah dia sabar. Waktu orang mukmin ni beri nikmat, dia syukur pada Allah SWT. Jadi sabar. Sabar dan solat. Solat tu maksudnya kita doa pada Allah, minta pada sembahyang duha, sembahyang hajat, minta Allah tunjuk jalan. Kan? Ada orang berhenti kerja ni tuan-tuan, musim PKP ni, dia usaha buat apa? Jual ikan, jual buah. Dia kata, saya jual buah ni ustaz, jual ikan ni, lagi kaya, lagi banyak duit pada saya kerja dulu. Dia berhenti kerja apa? Buat food panda, buat Grab food. Dia kata, saya buat food panda ni ustaz, lagi banyak gaji daripada saya kerja dulu. Allah bagi saya berhenti kerja, saya tak ada duit, tiba-tiba Allah bagi rezeki lain. Rupanya rezeki ni lagi banyak pada kerja saya dulu. Usahalah, insyaAllah. Kan Allah akan bantu. Jangan kita kata Allah ni tinggalkan kita, Allah ni tak kisah kat kita kan. Dan Allah sebut apa lagi? Fasbir ala ma yaqulun. Oleh itu bersabarlah engkau atas apa yang mereka katakan. Sabarlah. Orang cakap macam-macam ni, selagi mana ada mulut nak cakap, dia cakap apa nak cakap, baik ke buruk ke, semua dia nak cakap. Kan? Kita jangan kisah apa orang nak sebut. Kan? Buat baik pun orang kata, buat jahat pun orang kata. Jadi kita terus buat baik. Kita nak berniaga apa, buat. Ada setengah orang kata, dulu saya pilot lah, saya engineer lah, saya doktor lah, saya lawyer lah. Tapi kalau awak dah tak ada kerja sekarang, niaga lah. Jual goreng pisang boleh, jual goreng mie boleh, nasi goreng boleh, apa boleh. Kan? Jangan bagi alasan kan. Janji kita dapat rezeki yang halalan tayyibah. Sabar. Allah bagi musibah, sabar. Ada setengah keluarga ni bulan Ramadan kan, bulan Ramadan pula kena PKP ni, meninggal, mak ayah meninggal, COVID-19 lah, apa ni meninggal, sampai dia tinggal seorang lah, abang dia meninggal. Sabarlah. Sebab orang yang meninggal kena penyakit ni, dia mati syahid. Nabi kata siapa sakit sebab perut, sebab demam panas, sebab apa-apa saja penyakit lah, ibu yang bersalin meninggal, dia mati syahid. Mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ingat
orang mati sebab penyakit ni, nasib malang apa jangan. Kan? Sebab dia sakit tu Allah kafarah dosa dia. Dan bila dia meninggal, dia sabar dengan sakit dia tadi dan sempat mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi itulah. Sebanyak-banyak lagi saya nak kongsi sebenarnya. Kan? Tapi kita sampai waktu isyak sajalah. Kan? Jadi maksudnya apa saja yang berlaku hari ni, kita kena adapt benda tu. Kita ubah benda tu yang lebih baik, kan? Jangan kita buat jadi lebih negatif. Ada orang sampai stres, dia pukul anak isteri dia apa sebab tak ada duit. Awak tak ada duit, awak pergi pukul anak isteri, buat apa? Kan? Bukan boleh datang duit balik. Kan, ni yang kadang berlaku kes ni, sampai ada penagih dadah apa lagi, tetak budak kecil sampai mati. Kan, musim PKP macam ni pun jadi penagih lagi, kan? Jadi sebenarnya kembali pada Allah, kembali pada Islam, kembali kepada ayat Quran, hadis, apa sebenarnya yang Allah nak beri, hikmahnya apa. Jadi kalau kita sabar kuat dalam musim PKP ni, COVID-19 ni, di musim-musim yang lain dah habis musibah, insya-Allah Allah akan bagi kekuatan lebih kuat lagi. Maksudnya Allah nak uji kita ni macam-macam, sakit lah, apalah, tak ada duit lah, apa demam lah, apa semualah, kena swab test lah, habis duit macam-macam lah, pening kepala. Sabar, fasabrun jamil, sabar tu indah. Sebab siapa yang boleh sabar waktu COVID-19 ni, insya-Allah hilang saja musibah ni, dia akan lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Mungkin harta dia lebih banyak, kesihatan dia lebih baik. Ibaratnya macam ni lah, ibaratnya macam bola. Bola ni kita beli ataupun kita ambil bola ni, sebiji bola kita letak dalam air. Lagi kita tekan air, lagi kita tekan bola dalam air, lagi kita tekan dalam air tu, macam mana bola tu? Dia naik, lompat tinggi. Macam tu lah Allah nak uji kita. Allah akan uji kita, sakit lah, apalah, tak ada duit lah, masalah, berhenti kerja lah, macam-macam lah, kan? Habis korek tabung lah, tu kabel SP pun bawa keluar, duit tak ada lah. Sabar. InsyaAllah akan datang hikmahnya, Allah akan bagi lagi, kan? Sabar dan usaha lah, bukan duduk saja. Sebab tu Allah sebut dalam Quran apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bagi dia jalan keluar, makhraja. Makhraja ni yang mahal, tuan-tuan. Kan, ada orang ingat makhraja apa ayat Quran ni 1000 dinar tampal kat. Dia bukan kena banyak tampal ayat tu, amal ayat tu. Kan? Amal ayat tu. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, takut Allah. Kan? Dia tak buat benda haram, dia buat cari macam mana susah pun buat benda halal je. Kan? Dia tak buat maksiat, dosa apa tak buat, minum arak, zina dia tak buat, dia takwa pada Allah. Ya ja'allahu makhraja, Allah bagi dia jalan keluar, percaya, yakin. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki yang banyak dia tak sangka-sangka. Kan? Jadi kita husnuzan, sangka baik dengan Allah. Tambahkan amal ibadah kita ni setiap hari, Quran baca, zikir baca, solat jemaah buat. Kalau boleh tambah lagi zikir tu, maksurat pagi petang, kan? Sebelum tidur baca surah Al-Mulk ataupun Waqiah, kan? Lepas subuh baca surah Yasin. Pagi-pagi pukul 8, 9 tu sembahyang duha. Sebelum tidur kita sembahyang witir. Banyak benda kita boleh buat sebenarnya di rumah ni waktu PKP. Jangan kita mandam, negatif, monyok, murung, tak kerti apa, kan? Tengok handset. Tengok handset lama-lama, kalau duit masuk tak apa. Kalau duk tengok handset, duk tengok orang tu, duk tengok orang ni, tak payahlah tutup handset tu, kan? Buat cara lain. Fikir yang positif sebagainya. Sembahyang jemaah tu, keluarga tu jangan tinggal. Kalau boleh kita praktik apa? Buat perubahan. Setiap kali waktu solat kita azan di rumah. Saya pun tak buat lagi di rumah, tapi ada beberapa ustaz dia buat, siap beli mikrofon lagi. Jadi sampai je waktu azan, contoh waktu isyak ni kan, azan lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar ada feel macam kita kat masjid surau. Lepas tu sembahyang jemaah lah. Nanti waktu subuh pula azan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak lelaki ada, ajar dia azan. Kalau anak lelaki tak ada, bapak lah azan. Takkan mak pula azan. Contoh kan.
Jadi di rumah tu ada programnya 24 jam tu apa yang kita susun dengan baik. Jangan jadi negatif, jangan tidur saja, jangan menghadap TV handset saja. Jadi orang Muslim yang lebih baik, yang soleh dan musleh, yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah setakat saja. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang daripada saya sendiri. Doa pada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan taufik wal hidayah. Doa pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita dikuatkan iman dan amal kita, buat amal soleh, kan? Sebab mati ni tak tahu bila. Kita tengok seorang-seorang ulama, ustaz-ustaz kita meninggal, jiran kita meninggal, orang kita meninggal, COVID-19 ke tak COVID kan. Jadi doa pada Allah biar kita mati esok ni mati yang dalam keadaan yang baik, husnul khatimah, mati yang baik bukan su'ul khatimah. Dan doa pada Allah Subhanahu taala, Allahumma ya muqallibal qulub, doanya jangan tinggal selalu. Tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, letakkan hati kami dalam ketaatan padamu, ala dinik, dalam agamamu dan ketaatan padamu ya Allah. Satu lagi ulama ajar doa ni. Waktu Ramadan tu saya banyak sebutlah di Masjid Surau. Doanya apa? Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah wa 'indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannatan wa ni'mah. Doa ni pun jangan tinggal. Ni ulama ajar Syekh Zainul Asri dia share kan. Iaitu doanya apa? Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah. Ya Allah, rezekikan bagi kami sebelum mati esok sempat bertaubat. Wa 'indal mauti syahadah, waktu mati esok sempat bersyahadah. Wa ba'dal mauti jannatan wa ni'mah, dan selepas mati esok diberikan syurga dan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.